Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Para penonton, para jemaah yang dirahmati Allah, sambutlah salam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang Allah terus menerus memberikan kepada kita pada saat ini dan juga saat-saat yang lalu, yang mana Allah masih memberikan lagi kita kesihatan, memberikan lagi kita keafiatan. Mungkin dan moga-moga dengan kesihatan dan keafiatan kita ini Allah Subhanahu taala tambahkan lagi dengan kita memperluaskan ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu taala dengan niat agar Allah Subhanahu taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan agamanya sempurna yang mungkin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lalu kita dah pun sama-sama berkongsi mengenai akhirnya peperangan Taif, iaitu dengan pembahagian harta yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada sedikit cerita-cerita yang menarik yang boleh membantu kita untuk berfikir dan sekaligus untuk mengamalkan untuk kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Manakala pada minggu ini, insya-Allah kita sama-sama menyambung seperti mana yang telah kita sampaikan, iaitu tentang satu lagi peperangan, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah kalau kita lihat ya, kalau biasa yang pernah kita pergi ke umrah ataupun haji, Madinah di bawah, kemudian Mekah di atas sedikit, dan Tabuk ni di atas lagi. Dia dekat dengan sepadan dengan kalau kita panggil ni Syria. Kalau daerah Syria tu, Jordan dan Syria semua ni dulu dipanggil Syam, negeri Ahlus Syam, negeri Syam. Dan wilayah ini pula dikuasai oleh Kaisar, Raja Kaisar Rom, yang mana dia punya headquarters dia tu dekat dengan sekarang kita panggil Istanbul lah, headquarters dia. Jadi ada beberapa juga penduduk-penduduk Arab yang tinggal di sempadan-sempadan itu. Dan Masya Allah kita ketahui bahawa setelahnya Fathul Makkah, penyebaran agama Allah SWT ini, Islam itu sendiri menyebar dengan pesat. Dan di kalangan penduduk Hijaz, sekarang kita panggil Saudi lah, amat mengambil perhatian di kalangan mereka itu sendiri dengan cepatnya berkembang agama Allah SWT ini. Dan ada sebahagian mereka sekaligus memberikan kecemasan, yang mana dengan tersebarnya agama, mereka takut, dan mereka juga memikirkan cara untuk bagaimana untuk stopkan gelombang penyebaran agama Allah SWT ini dengan cepat. Seperti kita tahu, seperti mana saya katakan, pemerintahan Mekah ketika itu telah pun masuk Islam. Tokoh-tokoh agama besar ataupun tokoh-tokoh Quraisy ketika itu pun sama-sama, ataupun pemimpin-pemimpin Hijaz ketika itu bersama-sama dah pun memasuki agama Allah SWT ini. Dan keberanian mujahid Islam ketika itu, kaum muslimin beserta kaum muslimin dan para sahabat ketika itu, menyebabkan berita tentang mereka ni tersebar luas dan hingga sampai ke Raja Kaisar Rom. Jadi
Raja Kaisar ni kita tahu Rom ketika itu ialah menganut agama Kristian. Jadi mereka mengambil perkara ini perkara yang sangat serius lah. Boleh kita panggil menggugat kedudukan. Mereka terasa begitu. Padahal Islam tidak begitu, seperti mana kita tahu, tapi mereka terasa bahawa Islam ini boleh menggugat empire Rom ini. Jadi sebab Kaisar terfikir bahawa sebab dengan masa yang begitu cepat, penyebaran agama Allah ini yang dibawa setentunya oleh Nabi Muhammad SAW ini bergerak begitu cepat. Satu Hijaz dah hampir-hampir ingin memeluk agama Allah SWT ini. Sememangnya adalah bantuan daripada Allah SWT, itu tidak syak lagi. Dan kita tahu dengan adanya begitu, jadi Kaisar ni ingin, kalau boleh, Raja Kaisar ni ingin memberhentikanlah supaya ianya tidak memberikan kesan agar penduduk-penduduk dia, masyarakat dia yang di bawah penjagaannya tidak terpengaruh dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Dan di sini juga pengarang kitab menulis beberapa kekuatan daripada Raja Rom. Kita tahulah bahawa mereka sudah lama bertapak di situ, satu kerajaan yang besar, Parsi dan juga Rom. Tentera Rom ketika itu terdiri daripada sekurang-kurangnya lebih 4,000, lebih kurang 4,000 tentera yang berkuda, dan mempunyai teknologi, ataupun kita panggil sekarang ni teknologi lah, kelengkapan peperangan yang begitu advance, terkini. Baju perangnya, dia punya shield dia, dengan pedangnya, dengan shield lagi dia punya yang menahan pedang dan sebagainya, begitu maju. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, ada juga daripada daerah Syam ni ataupun Syria ni, sempadannya tu ada juga daripada kalangan orang-orang Arab juga yang duduk, daripada beberapa suku kaum, yang mana turut serta juga bersama Raja Rom ini dengan bala tenteranya, iaitu yang bernama, ada sebab ditulis Lakham, suku kaum Lakham, Amila, Ghassan, dan ada sebahagian lain lagi juga, Jazam. Dan Masya Allah, mereka ni berfikir ataupun merancang agar menyerang Madinah secara mengejut. Dan subhanallah, berita perkara ini diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pedagang-pedagang yang berulang-alik daripada Hijaz, Madinah kepada Syria dan ahli Syam. Diorang pergi balik kadang-kadang di pasar dan sebagainya, kadang-kadang mendengarkan apa yang rakyat bercerita. Jadi apabila orang-orang Islam yang pergi ke Syam, Syria sekarang ini, berjual beli, kemudian mendengar tentang hasrat ataupun rancangan-rancangan yang tidak baik ini, lalu mereka sampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Berita itu pula apabila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Madinah sedang sibuk, kita panggil menuai kurma. Kita kat sini tak ada menuai padi pun tapi menuai kurma. Dan kemudian ada sebahagian di penduduk Madinah, di luar penduduk kawasan itu juga mempunyai sedikit kekurangan makanan. Maknanya tak stable lagi sangat. Ada sebahagiannya okey, ada sebahagiannya ada sedikit challenging ataupun challenges, ataupun kita panggil dugaan-dugaan. Dan tetap jugalah apabila perkara ini mereka dapat tahu, lebih lagi kaum muslimin, mereka suka untuk melakukan kerja jalan jihad fisabilillah ini. Dan tajuk seterusnya ataupun tajuk kecil yang seterusnya seperti biasa ialah Nabi SAW mengerah tenaga dan mengumpulkan
mengumpulkan perbelanjaan perang. Masya Allah, ini tidak secara langsung memberikan kita, dengan tajuk kecil ini saja kita boleh bayangkan peperangan ini perlukan kepada perbelanjaan. Peperangan itu sendiri memerlukan kepada persediaan. Banyaklah persediaan mental, semangat, persediaan kelengkapan, persediaan keimanan. Persediaan ini Nabi SAW tidak pernah leka akan perkara itu untuk bersama-sama menyediakan bagi kaum muslimin. Jadi di samping Nabi SAW itu bertawakal kepada Allah SWT, seringkali saya sebut perkara ini bahawa usaha-usaha persediaan ini, perancangan terhadap sesuatu perkara itu tetap juga Nabi Muhammad SAW lakukan. Dan Masya Allah, selalunya kebiasaannya Nabi SAW apabila berita ini sampai dan apabila Nabi akan menurak langkah untuk kalau boleh tak nak berdiam saja di Madinah, maknanya Nabi ajak para sahabat untuk keluar dari Madinah untuk pergi keluar untuk berperang. Biasanya Nabi SAW tidak sebut jalan ke mana, arah tujunya ke mana secara detail. Ini supaya kita tahu bahawa ini adalah salah satu tekniknya, bahawa kita tahu di situ ada kaum munafikin dan sebagainya. Informer kita panggil. Informer ni akan beritahu kepada pihak musuh. Tapi kali ini berbeza. Kali ini Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat dengan jelas ke mana arah tujunya, ke mana, apa yang kita perlu lakukan, persediaan apa dan sebagainya. Para pengkaji sirah ataupun para pengkaji tarikh mengatakan bahawa ini memberikan kesedaran kepada para sahabat dan juga kepada para kaum muslimin ketika itu yang mana ingin mengikut serta dalam peperangan ini supaya bersiap sedia. Lebih lagi bersiap sedia dalam hal perbelanjaan, bekalan yang perlu dibawa ketika itu, kerana agak jauh. Kerana dikhabarkan bahawa perjalanan Nabi daripada Madinah untuk pergi ke Tabuk itu sendiri mengambil masa lebih kurang pergi dan balik to and fro. Kalau naik kapal terbang to and fro lebih kurang 30 hari. 30 hari lebih kurang 30 hari. Memangnya kalau sedikit saja askarnya, maka mungkin bekalannya agak sedikit. Tapi kali ini alhamdulillah keluasan penyebaran yang masuk agama Allah ini sudah ramai. Jadi setentunya yang ingin ikut serta juga ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat, mereka-mereka yang ada sedikit kekayaan dan sebagainya, untuk bersama-sama membantu dalam mengumpulkan dana untuk berperang. Di antara para sahabat-sahabatnya ialah kita tahu Sayyidina Abu Bakar yang memberikan infak dalam hal ini. Ada yang mengatakan seluruh hartanya, sebanyak 4,000 dirham, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, separuh daripada hartanya, dan banyak lagi Sayyidina Uthman dan ramai lagi di kalangan para sahabat yang mempunyai harta. Mereka menginfakkan ke jalan Allah SWT dalam peperangan ini. Dan subhanallah, setelah seruan Nabi SAW kepada kaum muslimin akan perkara ini, lebih kurang 30,000 askar daripada kaum muslimin telah bersama-sama ingin menyatakan hasrat untuk sama-sama dengan Rasulullah SAW untuk mempertahankan agama ini, dan dibagikan kepada 10,000 tunggangan unta dan juga 20,000 yang penjalan kaki sahabat daripada kalangan kaum muslimin. Jadi semua sekali dalam lebih kurang 30,000 tentera-tentera Islam ketika itu telah dapat dikumpulkan. Dan alhamdulillah, masya-Allah, di sini juga subhanallah, Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah SWT, dan sememangnya Nabi kita sudah pun mengetahui. Tajuk kecil yang seterusnya ialah tentang golongan yang enggan menyertai peperangan Tabuk ini. Subhanallah.
pengarang menuliskan bahawa ini adalah salah satu peluang terbaik untuk kaum muslimin sendiri mengenali beberapa kaum muslimin di dalamnya yang bersifat munafik, yang mana berpura-pura menganut agama Allah SWT, tetapi sebenarnya dalam hati mereka ingkar akan suruhan Allah dan Rasulnya sendiri. Dan ayat-ayat Al-Quran telah mendedahkan perkara ini, lebih lagi dalam surah At-Taubah. Jadi ada beberapa 3 perkara ataupun 3 poin yang penulis bersama-sama dengan kita memberikan fakta, alasan yang mana beberapa kaum muslimin, kaum munafikin sebenarnya, memberikan alasan untuk tidak bersama dengan kaum muslimin dalam peperangan ini. Di antaranya ialah apabila Nabi SAW mengarahkan Jad bin Qais, iaitu seorang lelaki yang berpengaruh ketika itu, untuk mengikut perang melawan dengan tentera Rom itu, apa yang dijawabnya? Dijawab Jad bin Qais ini, "Saya amat sudah terpesona kepada wanita. Oleh itu saya takut kalau saya melihat perempuan Rom dan tidak mampu mengendalikan diri." Jadi apabila Nabi SAW mendengar alasan alasan yang, kalau kita boleh cakap alasan bodoh ini, Nabi SAW memutuskan dan meninggalkan beliau. Mana boleh tiba-tiba dah suka pada perempuan, tiba-tiba dalam perang boleh nampak perempuan nanti terpikat dengan wanita. Ini semua alasan-alasan yang diberikan, alasan yang tidak masuk akal. Dan nombor 2 ialah kaum munafik ini, yang sebenarnya yang kononnya memeluk agama Allah SWT ini, sebenarnya mencegah yang lain-lain juga dengan berbagai alasan lah. Sebabkan kita tahu ketika itu Madinah juga ditimpa apa dipanggil, makanan yang tidak cukup di kawasannya, sebagai kawasannya itu. Lalu dikatakanlah, kita makanan susah nak jaga macam mana, makanan kita perlu dijaga, cuaca ketika itu agak panas dan sebagainya, berbagai alasan. Dan sehinggakan Allah SWT dalam surah Taubah ayat 81, Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Katakanlah api neraka Jahannam jauh lebih panas jika mereka mengetahuinya." Allah nak beritahu kepada kaum munafik ini, dengan alasannya cuaca panas lah, nanti susah lah, makanan tak cukup dan sebagainya kan. Dan nombor 3, beberapa orang daripada kalangan kaum muslimin yang juga mengatakan kepada mereka-mereka kaum muslimin yang ingin berangkat ni, kaum munafik. Kaum munafikin ini mengatakan apa? Mengatakan bahawa orang-orang Arab ni macam kita ni semua tidak dapat memerangi orang Rom, katanya. Sebab apa? Semua yang ikut dalam pertempuran ini akan diikat. Apabila kalah nanti akan diikat dengan tali dan akan dijual di pasaran bebas. Menjadi hamba lah maknanya, menjadi hamba. Jadi ini semua gerakan-gerakan kaum munafikin sebenarnya, yang mana ingin sekali tidak mengikut serta dalam peperangan. Jadi apabila tentunya Rasulullah SAW mempunyai maklumat-maklumat ini. Jadi Rasulullah SAW, tajuk yang seterusnya, Rasulullah SAW mengarahkan untuk membakar rumah kaum munafikin. Masya-Allah. Jadi kita ketahui juga hampir kebanyakan ataupun kesemua, kebanyakannya daripada peperangan berlaku bila kita membaca sejarah tentang peperangan ini, Nabi SAW amat mementingkan maklumat. Ini yang seperti mana yang saya pernah katakan di masjid ketika itulah. Maklumat risikan ini sangat berharga bagi mengetahui kekuatan musuh dan sebagainya, dan apa yang musuh telah rancang. Jadi begitu juga dalam keadaan ini juga Nabi SAW sebenarnya berjaya mendapat tahu akan perkara apa yang telah dilakukan oleh kaum munafikin melalui perisik-perisik yang sedia ada
daripada kaum muslimin itu sendiri. Jadi maklumat-maklumat itu tentang keadaan musuh, termasuk musuh dalam selimut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW melalui perisik-perisik ini. Jadi Nabi sekali lagi ingin mencegah, memotong perbuatan syaitan dengan gerakan anti-Islam ni. Kalau kita panggil anti-Islam, kata itu ingin menyebarkan agama Allah SWT ni sebelum dianya berlaku merebak di kalangan kaum muslim itu sendiri. Jadi apa yang Nabi arahkan ini ialah Nabi SAW memberitahu kepada kaum muslimin, ada beberapa sahabat Nabi arahkan kepada mereka yang agak gagah dan handal ini supaya pergi ke rumah satu orang ni namanya Suwailam. Didapati bahawa tempat Suwailam ini, rumahnya itu menjadi satu pusat anti-Islam, yang mana mereka merancang kalau boleh apa sahaja perkara-perkara Islam, muslimin yang pengkhabarannya, kaum muslimin kita, gerakan kaum muslimin, dan juga bagaimana nak menyebarkan agama Allah ini dicegah oleh mereka. So mereka ni kirakan musuh dalam selimut yang mana berancang dari dalam. Jadi untuk mencegah perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana saya katakan tadi, mengarahkan beberapa kaum sahabat, di antaranya Talhah bin Ubaidillah, di antaranya untuk pergi ke rumah Suwailam ini untuk membakar rumah itu. Dan Masya Allah, apabila sahabat-sahabat dengar, dan sahabat pun menjalankan tugasnya dan membakar rumah Suwailim. Memang betul, membakar rumah Suwailam ni, rumah Suwailam, dan mereka semua kalang kabut lari daripada rumah tersebut. Ada sebahagian mereka dalam catatan sejarah cedera di kaki. Dan itu sebenarnya memberi kesan kepada kaum munafikin sebagai satu pelajaran dan pengajaran bagi mereka agar jangan memperkecilkan, agar jangan memperkotak-katikkan kaum muslimin. Dan Masya Allah, dalam masa yang sama, ada sebahagian dari kaum muslimin ini sangat sedih kerana mereka tidak dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam melaksanakan perintah berjihad ini. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada mereka tidak mempunyai kenderaan seperti keldai, unta dan sebagainya untuk ikut serta dalam peperangan ini. Dan Masya Allah, Allah SWT merakamkan dalam surah At-Taubah ayat 92 yang bermaksud, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu Muhammad supaya kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata, aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka pun kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak mempunyai apa yang akan mereka nafkahkan. Dia orang susah lah tapi sifat dan jiwa kaum muslimin ketika itu yang tidak mempunyai kenderaan, tidak mampu membakar untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang lain. Tapi Allah tidak memaksakan perkara itu. Dan Masya Allah, ini menunjukkan bahawa walaupun di situ ada kaum munafikin yang mungkin memberi kesan-kesan negatif, akan tetapi kaum muslimin yang mempunyai iman yang kuat tidak terkesan dengan perkara itu, bahkan menangis ingin ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan masya-Allah, ini adalah salah satu pengajaran yang baiklah kita tidak terkesan dengan pengaruh-pengaruh luar yang sekarang ini berlaku di dalam social media yang mungkin boleh menjatuhkan semangat Islam kita. Bahkan kita terus menaikkan agama Allah SWT ini melalui pengamalan agama kita dalam diri kita, dengan ahli keluarga kita, memupukkan sifat-sifat berhusnudzon dengan kaum muslimin, apa yang berlaku selama ini, dan berdoa kepada Allah SWT. So ini adalah di antara sifat-sifat yang sepatutnya setiap daripada kaum muslimin sekarang ini melakukannya. Dan Alhamdulillah, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sama-sama menyambung kembali apa yang berlaku
Maknanya apa yang berlaku di antara kaum muslimin dan muslimat di peperangan Tabuk ini. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT memberikan kita rahmah dan kasih sayangnya, dan moga-moga Allah SWT terus memberikan taufiknya untuk kita dapat mengamalkan pengajaran-pengajaran walaupun sedikit, tiada masalah, akan tetapi dia dapat berkonsisten ataupun istiqamah untuk melakukan pengajaran-pengajaran itu dalam seharian kita, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadhiyal hajat ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.